Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran pendidikan Islam tahun 6, bidang sirah di bawah tajuk Pembukaan Kota Mekah. Objektif pelajaran pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, menerangkan latar belakang peristiwa pembukaan Kota Mekah dengan betul. Yang kedua, menjelaskan peristiwa pembukaan Kota Mekah dengan betul. Dan yang ketiga, merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada pembukaan Kota Mekah. Di dalam slide ini Ustaz ada sertakan beberapa keping gambar. Ini adalah gambar yang menunjukkan Kaabah ya pada suatu ketika dulu. Ini bukan pembukaan Kota Mekah. Ini antara gambar-gambar awal ya Mekah pada zaman dahulu. Dia berbeza. Kalau kita lihat apa yang berlaku ataupun gambar Kaabah yang terbaru kini yang akan kita lihat sebentar lagi. Inilah antara gambar terkini yang Ustaz nak kongsikan. Ya, kita lihat Kaabah, kemudian ada menara jam di situ. Inilah gambar terkini Kaabah di Makkahul Mukarramah. Ya. Jadi ini masih lagi ramai dalam keadaan gambar yang diambil dalam keadaan ramai. Tetapi ketika dan saat ini dalam pandemik COVID-19 ini, jemaahnya berkurang dan juga jemaah yang masuk juga mengikut kepada kebenaran daripada pihak kerajaan Arab Saudi. Murid-murid, perhatian. Yang pertama, rujuk buku teks pendidikan Islam, muka surat 142 hingga 146 bagi tajuk pembukaan Kota Mekah ini. Yang kedua, jangan lupa mengisi kehadiran melalui Google Form yang akan dikongsikan. Yang ketiga, boleh tonton video pembelajaran ini. Ya. Dan yang keempat, membuat latihan melalui Google Form ataupun latihan-latihan daripada lembaran kerja yang akan diberikan nanti. Baik. Mari kita baca sama-sama apakah latar belakang pembukaan Kota Mekah ini. Pihak musyrikin Quraisy di Mekah telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah yang dipersetujui mereka. Mereka telah membantu sekutu mereka, iaitu Bani Bakar memerangi kabilah Khuza'ah yang mengikat janji setia dengan pihak muslimin. Mengikut perjanjian Hudaibiyah, pihak musyrikin Quraisy dan pihak muslimin bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak dan berlakunya genjatan senjata selama 10 tahun. Apabila Nabi Muhammad SAW mendapat berita ini, baginda memerintahkan kaum muslimin agar membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah bersama-sama dengan Nabi. Baginda merahsiakan tujuan dan pergerakan mereka daripada pihak musyrikin Quraisy. Nabi melantik Kulthum bin Husain menjadi pengganti baginda di Madinah ketika ini. Murid-murid, mari kita lihat bagaimanakah kronologi pembukaan Kota Mekah. Yang pertama, pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Ingat poin ini, pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan kaum muslimin berangkat ke Mekah. Bilangan mereka ketika itu adalah seramai 10,000 orang. Yang kedua, setibanya di Maruz Zahran, baginda memerintahkan kaum muslimin supaya membina kemah dan menyalakan obor api sebanyak yang mungkin. Tindakan ini menjadikan musyrikin Quraisy berasa gerun kerana menganggap mereka menyangka bilangan mereka yang ramai, menyangka bilangan orang Islam ni yang ramai ketika itu. Kerana apa? Kerana obor api yang dinyalakan sebanyak mungkin. Yang ketiga, setibanya di Zutua, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza. Ini strategi. Tujuannya untuk apa? Untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy di Mekah. Baginda juga mengingatkan mereka, kaum muslimin, agar tidak memerangi musyrikin Quraisy kecuali apabila diserang. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid telah diserang, tetapi akhirnya
mereka dapat masuk ke kota Mekah. Yang keempat, setibanya di Zultua, baginda masuk ke kota Mekah dengan menunggang unta dan menundukkan kepala tanda merendah diri kepada Allah serta bersyukur atas nikmat kemenangan umat Islam membuka kota Mekah. Baginda memberi jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah yang masuk ke rumah masing-masing, ke Masjidil Haram atau ke rumah Abu Sufyan. Jaminan keselamatan ini menyebabkan penduduk Mekah memilih keamanan daripada berperang dengan kaum muslimin. Dan seterusnya, apabila tiba di Baitullah, baginda SAW melakukan tawaf dan memusnahkan 360 buah berhala yang ada di dalam dan di sekeliling Kaabah. Selepas itu, baginda berucap di khalayak ramai tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Akhirnya, ramai dalam kalangan mereka bersetuju berbai'ah kepada Nabi Muhammad SAW serta berjanji taat setia kepada Allah dan Rasul. Murid-murid yang dikasihi sekalian, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, apakah iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah ini? Jadi yang pertama, membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu. Ingat yang pertama, apa yang kita buat, kita lihat bagaimana Nabi SAW membuat perancangan yang cukup teliti. Strategi-strategi yang disusun sebelum melaksanakan pembukaan kota Mekah ini. Itu sebab iktibar kepada kita nak buat apa pun, yang pertamanya kena buat perancangan dengan teliti. Yang kedua, melaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Apa jua yang kita laksanakan, apa jua yang kita nak buat, laksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mencontohi akhlak baginda Rasulullah SAW yang tawaduk dan bersyukur. Dapat membuka kota Mekah. Baginda bersyukur dalam kisah yang kita telah sebutkan tadi. Yang keempat, kita juga mesti menjadi seorang yang pemaaf sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi di dalam peristiwa ini. Dan yang kelima, mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan adalah sangat penting seperti yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat ketika menghadapi ujian dan cabaran. Murid-murid yang dikasihi sekalian, rumusan daripada tajuk pembukaan kota Mekah ini boleh kita simpulkan dan kita rumuskan bahawa pembukaan kota Mekah berlaku dalam keadaan aman. Selepas peristiwa ini, agama Islam semakin berkembang luas. Kerana apa? Kerana dengan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda SAW, strategi yang ditunjukkan oleh baginda SAW bersama para sahabat, yang mana hasilnya, akhirnya, pembukaan kota Mekah ini berjaya dengan aman dan agama Islam semakin berkembang luas. Dan akhirnya, Ustaz mengharapkan di akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat menerangkan latar belakang peristiwa pembukaan kota Mekah dengan betul dan seterusnya menjelaskan peristiwa, kronologi pembukaan kota Mekah dengan betul seperti mana yang telah disebutkan antara nombor 1 hingga nombor 5 tadi. Dan yang ketiga, dapat merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat memberikan kefahaman ilmu dalam tajuk sirah dan ilmu ini dapat dimanfaatkan.